daripada 3 line ni. Itu teknik 3 line. Untuk anda tarik Fibonacci, tempat reset tadi adalah tempat anda letak teknik 3 line. Gadis, Sunbi, Kimi, tempat reset time frame kepada different time frame, tempat, ingat tak teknik 3 line? Itu tempat anda letak 3 line tu, tempat reset daripada permulaan tu, faham? Tu tempat teknik, untuk teknik 3 line. Anda cuma trade apabila salah satu daripada line tu break. Salah satu, line atas dengan line bawah. Line tengah ni adalah untuk melihat kat mana struktur dalam time frame kecil bermula. Jadi anda cuma tengok reset, faham tak? Reset time frame kecil daripada tempat time frame besar. Maksud saya macam ni. Kalau anda malas nak lukis elliott wave, tadi cat apa? Cat SPX US 500, US 30 lah. US 300 lah pula. US 30. Ni contoh dia. Kalau anda memang malas nak lukis, malas nak lukis elliott wave, anda boleh buat macam ni. Anda cari kat mana yang berlaku reset. Saya buat benda ni dulu tau, sebelum cerita pasal elliott wave tu. Okay, nampak reset dia daripada high kat sini dan reset di sini. Okay, situ tempat anda letak 3 line. Ini weekly punya line. Bawah, dan atas satu lagi. Okay, now dia break. Okay, jadi lepas tu anda determinekan adakah dia motif ataupun korektif. Adakah dia 5-3 ataupun 3-3. Faham? Jadi kita dapati hujung ini tadi adalah 7 kan. Jadi dia struktur 2 je. Struktur tu 5-3 ataupun 3-3. 2 je struktur. Dalam market ni semua 5-3 ataupun 3-3. Ini shortcut dia. Saya nak bagi shortcut. Ya. Kalau semua boleh faham, tahun depan tak ada lagi dah elliott wave. Saya tunjuk benda ni je. Kalau semua dah faham, tapi sebelum nak faham situ, saya kena lukis elliott wave dulu. Ni shortcut dia. Bang, saya tak nak lukis elliott wave, bang. Boleh. Buat benda ni je. Saya tak buat elliott wave, saya buat benda ni. Saya dah terangkan, saya trade, saya guna 3 line je. Okay, now. Kita tak masuklah kita topik. Nak masuk tak topik pasal minda pedagang tu? Kalau saya dah terangkan benda ni, kita akan ambil masa 1 jam. Pejal, Sunbi, Vince, Kimi, nak saya teruskan cerita benda ni ataupun kita nak cover topik? Topik tu bagus. Tapi saya dah terbuka cerita ni dah pula. Saya tunggu je. Kalau tak, saya berhenti kat sini. Tengah-tengah jalan. Dan kita ada 9 kan. Jadi ini tak lengkap. Kita ada 9. Teruskan. Okey. Okey. Jadi kita ada... Faham apa maksud saya dengan 9 ni? Ini motif. Ini korektif. Time back to future dia mana-mana. TikTok ada, sini ada. Bagus. Alang-alang. Okey. Cerita yang ni. Okey. Jadi kita ada 9. Ingat, motif ingat Ini motif. Motif. Besar kat sini korektif. Selagi dia tak sampai nombor. Jadi struktur besar 5. Struktur kecil 3. Structure correction yang ini 3 daripada sini 3 daripada sini 3 ataupun 7 ataupun 11 ataupun 15 tambah 4 tambah 4 tambah 4.
sepenuhnya phone. Guna phone je payah. Yes. Saya memang guna tiga line je. Saya tak lukis leadway. Leadway tu saya lukis untuk anda semua. Sebab saya ada program yang buat benda tu. Saya tak lukis. Saya lukis untuk anda semua. Bukan untuk saya. Tapi untuk nak faham benda ni, anda kena faham pasal structure. Jadi kena faham edit wave dululah. Betul. Ada bagus, ada tak bagusnya guna phone. Phone tu untuk manage. Ada duit, Aiman, beli sekurang-kurangnya satu laptop sekali bawah 1,000 dah ada yang bagus. Cari yang apa? Asalkan RAM dia atas daripada, saya guna 64, tapi itu saya streaming. 64 tu overkill. Cari yang boleh naik 16. Dan itu something yang ni lah. Masalah dengan guna phone ni, bila anda pergi nak lihat indikator, dia kalau tak cukup, belakang dia tak dapat tengok. Okay, beli laptop, Chromebook, apa entah nama dia, tu bawah 1,000, itu dah bagus dah. Windows Surface terus. Okay, ni dia. Jadi kita dah ada 9. Ini saya rasa semua dah faham kan? Sekejap saya delete dia dulu. Nak delete lain yang delete. Okay, now laptop boleh. Kenapa laptop tak boleh? Yang tak dapatnya dekat phone. Yang dekat Apple tu. Beli bukan apa. Psikologi dagangan. Bila anda duk buka chat anda, percayalah, kalau saya pun duduk depan chat ataupun tengok chat dekat phone, habis. Hilang segala-galanya. Ceritalah disiplin macam mana pun. Faham? Jadi bila kita guna laptop, letakkan laptop tu tempat yang bila anda duduk situ, tak ada benda lain. Macam office. Letakkan dapur rumah anda, masa anda buka laptop, itu tempat kerja. Jadi itu dapat membantu. Yes, Surface ada second hand, tapi yang bukan version terkini lah. Betul, Vince. Okay, now 3 line. Anda cuma risau dari sini. Okay, anda pergi kepada time frame kecil. Ni daily. Mana line dia? Alah. Boleh dia hilang. Asalnya sistem ni macam ni. Guna 3 line. Okay, asalnya sistem ni cuma ini. Okay, now anda cuma tengok kepada time frame kecil. Now daripada daily, dekat daily daripada atas ni, anda nampak berapa lekuk? Ni tak nampak kan? Okay. Town Hall 13, pergi PM saya. Bagi tahu nama. Okay, tak nampak kan? Tak nampak jelas lekuk-lekuk dia kan? Turun satu time frame lagi. H4. Daripada atas ni. Sekejap. Okay. Okay. Daripada atas ni, kira dia. 1, 2, 3, 4, turun lagi. 5, 6,
7, 8, 9. Itu low dia. Jadi ini adalah struktur motif. Jangan peduli dengan elite wave. Jangan peduli. Sekarang ni anda buat line baru. Ya, line baru untuk time frame H4 pula. Atas ni, sini, bawah ni. Dan anda tunggu ini buat parabola. Faham tak? Sini buat parabola. Okey? Itu je. Sini 9. Itu adalah nombor motif tadi. 7, 8, campur 9, 17. Dia tetap jadi motif. Tak kisah. Nampak tak? Daripada besar turun ke kecil. Siapa tanya tadi? Kenapa dia motif korektif tadi? Anda tengok, situ 9. Jadi ini tak habis lagi. 9 campur 8, 17. 17 tu nombor motif. Nampak tak? Town hall 10. Lemah. Orang 15 dekat nak max lah. Faham? Daripada bawah ni. Sekarang ni anda risau daripada bawah ni pula. Daripada bawah ni. Okay, daripada bawah ni. Ingat, daily dengan ni tadi, H4, sini range dia. Range dia. Situlah. Kalau dia break ini, dan kita akan tukar view kita kepada daily. Sekarang ni belum. Jangan peduli dengan elite wave. Jangan peduli dengan elite wave. Anda cuma peduli pasal jumlah lekuk. Daripada bawah ni, 1. Okay. Ini adalah motif. Sini akan nombor korektif. Jangan peduli pasal elite wave. Itu flat. Tak ada. Jangan peduli. Ini 2. Sini 3. Reset. 4. Sini 5. Ini 6. Ini 7. 5, 9, 13, 17 dan segalanya. 3, 7 boleh jatuh daripada semasa. Faham? Kalau dia naik, break atas, ni break atas, anda akan tunggu macam ni lagi. Baru dia turun. Ini kena ada reset satu lagi. Baru dia turun. Dia boleh habis semasa. Alah, 5 pip je pun Vince beli jam. 5 pip je. Faham? Itu untuk kira sequence. Untuk nak entry, kalau ini flat, anda tak dapat nak entry. Kalau flat. Kalau anda tukar time frame dia, daily, anda tengok kat mana ada reset, situ tempat anda tarik Fibo. Reset ini adalah reset motif. Itu tak nampak. Sebab itu flat, kita cuma dapat lukis apabila dia berlaku. Tapi kalau kita lihat daripada sudut sequence ni dah lengkap. Boleh jatuh. Dia tak perlu nak buat atas ni. Ini dah 7. Sini tadi 9 kan. Sini akan 7. Kenapa? Saya tak tahu. Anda buatlah dekat chart mana-mana belakang. Dia sama je. Dia sama. Saya tak tahu kenapa. Kalau sini tadi adalah kiraan 7. Sini akan buat, dia akan jadi chart 3 dan 3. Faham tak? Katalah sini tadi 7 kan. Ni contoh dia. Anda kata sini 7. Sini 3. Sini 8. Lepas tu turun kat sini, anda cuma dapat kira nombor korektif 3. The moment sini tembus dan melakukan struktur 5, 9, 13. Kita akan katakan ini buat correction yang besar. Kalau dia turun,
dia akan buat correction yang besar. Bukan lagi high ini. Dia akan against high ini. Faham tak? Kenapa saya tak tahu? Dia berulang-ulang benda tu je. Benda tu yang saya jumpa. Sebab saya gunakan stokastik. Saya kira stokastik kenapa dia macam ni Bila saya jelaskan, saya cuba terangkan dan saya dapati kalau kumpulan yang sama, dia akan yang sama. 5-3 ataupun 3-3. Sebab 5-3 saya faham dia Elliott wave. Tapi 3-3 saya tak tahu kenapa dia Elliott wave. Jadi saya gunakanlah Wyckoff. Terfikir juga nak pakai Elliott wave waktu tu, nak jelaskan dia punya kaitan, tapi tak dapat. Lepas tu saya masukkan faktor, saya gunakan Wyckoff. Dia tak dapat terangkan, dia tak fleksibel, faham tak? Untuk kita satukan semua lekuk dia tak sama. Bila instrumen yang ni, dia tak dapat nak main sangat. Elliott wave ni dia boleh main. Nak mapping dia, anda boleh macam-macam cara. A, B, C, W, X, Y kat sini. Tak ada masalah. Elliott wave ni dia apa yang anda nak lukis. Saya boleh lukis ini ke atas, saya boleh lukis ke bawah. Tapi kenapa kita lukis ke bawah? Disebabkan nombor-nombor ni. Itu beza kita dengan orang lain. Itulah keistimewaan sistem ni. Sebab kita faham bahawa sequence dia tak habis. Katalah anda dapati sini tadi 7, sini 8 kan. Tiba-tiba kat sini 3. Anda tahu, dan sini diikuti melakukan 5. Anda tahu bahawa struktur ini paling kurang pun dia habiskan sebagai 1. Ini jadi A, B, C 2. Turun balik 3. Empat nak ke 7. Empat nak ke 7. Yes. Yes, semua pakai Stoch. Wan, kalau Stoch tak ada apa, maksudnya 4 ke 7 mana? 4 ke 7. Stoch. Dia tak ada apa, jangan kira. Sebab dalam lekuk, saya akan masukkan dia macam ni. Ingat konsep Elliott wave macam ni. Ini melengkapkan 1. Dalam 1, 1, 2, 3, 4, 5. Dalam yang lebih kecil. Jadi, 1, 2 akan ada reset. 3, 4 akan reset. 5 dan lepas tu kita buat 2 kan. Okey. 1, 2. Okey. Dalam time frame H1, contoh dalam time frame H1, anda akan dapati 2 kat sini, nampak macam 2 kat sini. Tapi bila anda tukar time frame besar, anda akan dapati ini seragam je. Ini akan dekat contoh ini H1, tapi bila anda buka H4, yang bercelaru ni, nampak macam ni. Macam ni. Tapi bila 2, dia buat macam ni. Reset. Faham tak? Ni maksud saya. Okay. Ini tadi ada 9 kan? Dekat H4. 9. Kita dapat kira 9 kan? Tapi the moment anda tukar kepada daily, anda tak nampak apa. 1, 2, 3 tak nampak pun. Anda pergi dan dia tak sampai 50% pun. Tak nampak apa. Anda tukar kepada weekly dan anda nampak. Itu cuma 1. 2. Nampak? Itu yang saya jumpa. Dari situlah kita keluar dengan 3 line. Saya tandakan 3 line dan untuk mapping dia kita gunakan Elliott wave. Jadi disebabkan kat sini tadi 9, sini tadi adalah kiraan 7, ini boleh lengkap. Satu kumpulan. Itulah fractal. Itulah yang kita ceritakan mengenai minuet, subminuet, minor, supercycle. Itulah benda dia. Primary.
Sebab itu alien wave, bila ada map dia, dia tak boleh tukar-tukar color. Dia tak boleh cat color lain. Ha. 4 nak ke 7. 1 sampai 4. Dekat mana yang ini, Wan? H4. Yang ini. Sekali lagi tengok. Yang sini, daripada bawah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu je. Saya kira ni, saya tak peduli cat ni. Kita buang cat pun boleh. Saya kira ni je. Faham tak? Saya buang cat pun tak apa. Yes. Kalau tak nampak, turun time frame. Saya kira storage. Saya bukan kira cat. Lepas tu tengoklah kat cat. Kat mana nak lukis dia. Itu je. Faham tak? Saya tak peduli cat. Saya peduli pasal momentum. Sebab saya tahu the moment dia buat 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, dekat storage pun akan reset. Kan? Reset. Complete 5 lekuk, dia akan buat reset kecil dekat storage. Tapi dekat ni besar. Bila tukar time frame, rupanya ini cuma 1, 2. Turun ataupun naikkan cat. Kalau tak nampak, dia ada, sampailah ada senang nak kira. Itu je. Satu ada nampak orang guna H8, H6, time frame pelik-pelik. Supaya itu nampak. Pernah nampak orang selalu kadang-kadang hantar cat alien wave kan? Dia hantar H8, H6. Kita pula, mana aku nak cari H8, H6 ni? Itu sebabnya. Sini kiraan 7. Dah reset balik. RSI divergence, betul? Itu je. Tak payah pakai cat pun. Tak payah pakai cat, pakai ni je boleh. Lain kali kita tunjuk cat ni je. Ni tak payahlah, kita pakai cat ni. Orang tengok, cat apa ni? Saya kira ni je, saya tak peduli dengan cat. Lepas tu barulah tengok cat. Saya kira ni, saya ada nampak satu cat saya, semua ada indikator tu. Saya kira benda ni. Lepas tu baru saya tengok cat. Saya tengok benda ni, saya tengok dekat storage ni. Ini reset kan. Ini reset. Jadi saya tahu A dia ambil kat situ. Momentum. Storage tu momentum. RSI tu adalah velocity, laju harga. Dia ada penggunaan yang lain. Laju harga. Jadi kita nak tengok bila anda turun, ni A kan. Anda turun time frame, anda akan dapati some sort of snake. Kawasan sini. Akan ada sideway. Ni dekat time frame lagi kecil lah. Lekuk 3. Itu lekuk 3. Dia berulang-ulang je. Berulang-ulang. Buatlah 3 line tadi. Alih, kita turun time frame, turun time frame, turun time frame, turun time frame. Sampailah dia mencecah 100% Fibonacci. Faham? Sampailah dia mencecah 100% Fibonacci. Sekali lagi katalah dekat sini tadi kan. Sampailah dia daripada yang besar tadi, tempat kita ni tadi, kita tarik Fibonacci. Okay. Selagi dia tak cecah 100%, time frame kecil tu kita extend kan. Divergent cuma tengok RSI. Bukan lebih efektif. Faham kan? Divergence, stokastik tu momentum. RSI tu velocity. Divergence nak tengok velocity. Velocity ni bila anda break, anda masih pergi. Momentum. Velocity ni macam mana nak apa beza velocity dengan momentum, macam mana nak terangkan? Siapa boleh terangkan apa beza velocity dengan divergence? Dengan divergence pula. Dengan momentum. Bila kita nak tengok divergence, kita bukannya tengok momentum. Kita tengok velocity.
velocity harga. Sebab itu divergence lihat dekat RSI. Bukan lebih efektif. Cumanya tool yang guna dia seharusnya adalah RSI. Ataupun anda guna MACD. Itu salah satu lagi lah. Untuk tengok MACD. Nama pun Moving Average Convergence Divergence. Nama pun. Velocity tu hal laju. Laju harga tu berbeza. Laju. Momentum tu bila anda stop tapi dia masih gerak. Momentum. Macam kita break lah badan kita ke depan. Itu momentum. Inertia. Inertia. Ini dah masuk fizik dah kita ni. Of motion and velocity measure of speed. Yes. Jadi yang divergence tu kita nak tengok velocity, perbezaan velocity. Okey, jadi anda lukis lah. Jadi sekarang ni anda cuma risau pasal yang dalam ni. Dalam ni. Sekarang ni kita dah cukup 7. Daripada bawah ni. Kan? Jadi time frame kecil kita tak dapat buat 3 line lagi. Time frame besar dah ada 3 line. Ni time frame kecil. Ni time frame kecil punya ni. Punya line. Kita letak color merah lah. Okey. Jadi anda nak tengok dia dah sampai 7. Anda nak tengok dia buat ketiga. Kalau nak trade, kalau anda tak sempat nak trade kat sini, anda nak tengok 2 time frame. Maksudnya anda nak tengok dia, kalau anda katalah anda tak sempat, dia masuk dan jalan kat sini. Okey. Anda tak trade sampailah dia break salah satu line. Dia break salah satu line, dia naik ke atas. Kalau kiraan dia masih lagi korektif, katalah dalam ni ada macam ni, dekat momentum oscillator pun ada macam tu. Contoh macam ni, sini kita tahu ada 9. Okey, sini 10. Dia break 11. Boleh tak trade? Tak boleh. Tapi kalau dalam ni, dia break 3. Dan dalam momentum, dalam oscillator, dalam stokastik ada reset dalam ni. Dan dia breakout 3. Soalan saya, boleh trade tak? Sekali lagi saya ulang. Saya buang semua ni. Ingat line kita kat sini tadi. Ini 3 line. Ini bukan 3, 7, 11. Okay. Sorry, di sini. Okay, ni time frame kecil punya structure. Okay. Yang biru atas ni. Kita nak copy lah pula. Okay. Ini yang biru. Yang biru complete 3 line. Dan kita masih lagi berterusan sebab sini tadi 9. Katalah kita mula jatuh 10. Anda tak sempat masuk kat sini. Dia turun. Tapi Rosli, dia turun macam ni Rosli. Dan anda nampak stokastik dia buat macam ni. Reset turun. Soalan saya, boleh tak trade 3 lekuk ni? 13. Sini boleh trade. Syarat dia kena break. Kalau tak break tak dapat. Boleh? Ini bukan 3, 7, 11. Ini teknik 3 line. Saya trade benda ni. Saya trade benda-benda ni. Anda boleh gunakan apa-apa time frame. 1 saat boleh, 1 tahun pun boleh.
Dia sama je. Kenapa saya tak tahu? Saya jumpa benda tu. Dari situ saya lukis Elliott Wave. Elliott Wave saya tak peduli pun, Elliott Wave lukis je. Selagi dia tak langgar hukum. Kita satukan cat semua. Boleh? Dari situlah saya masih cari short untuk indeks. Indeks sedang correlate dengan US dollar. Cari long untuk US dollar. Yen, jangan pegang. Libas atas bawah. Salah satu, dia kena sideways. Itulah dia. Daripada nombor-nombor ni. Anda buat yang sama. Try buat dekat US dollar. Bincangkan kat group. Memang itu je saya buat. Tapi untuk nak faham benda ni, anda faham, so anda dah faham Elliott Wave. Kalau tak faham Elliott Wave, saya tunjuk cerita ni mau nganga kan. 14 nak ke 15 boleh lah tu kan. Apa dia? Ya. Allah, Wan punya apa, divergence bukan divergence, apa, terlewat apa, kita dah 5 minit ke depan dah, Wan. Signal, maksud saya Wan punya lagging dekat ni. Lagging dekat XM punya ni. Mungkin video tu baru sampai. Sini kita boleh trade. 10, 11, 12, 13. Jadi 14. Sebab kita tahu dia akan buat 15. Pakai benda tu ya. Saya pakai benda tu. Saya trade benda tu. Kena belajar Elliott Wave dulu. Kalau tak belajar Elliott Wave, sebab saya dah pernah belajar Elliott Wave, tapi saya buat benda ni, orang kaitkan dia dengan Elliott Wave. Jadi bila dia orang tunjuk dengan saya pun, iyalah, tak iya juga. Then saya revise balik Elliott Wave, saya mapkan dengan Elliott Wave. Oh, hujan. Okey. Apa opai? Opai tu apa? Faham? Dia simple. Saya guna 3 line ni je. Bila dia start, katalah dia naik daripada line korektif. Faham tak? Dia naik line korektif. Jadi kita letakkan line kat bawah. Letakkan line kat bawah. Line dah. Fibo extension 100. One masih FE 30. Dia hujan. Orang dah complete dah. Dia tak sampai lagi. Hujan macam tu yang lambat tu. Faham? Saya trade sequence. Saya trade sequence. Tunggu correction, kita trade. Tunggu correction, trade. Boleh tak trade? Kena ada trend dahulu. Maksudnya break dahulu dan ada incomplete sequence. Itu yang kita trade. Faham? Boleh buat kat mana-mana saja. Tak kisah anda buat FCPO ke, anda buat PO ke. Pencipta sequence chart. Yes and no. Yeah. Inilah benda yang kita guna pakai. Tapi bertahun tau kaji dia. Bukannya satu hari je kaji, jumpa senang pakai. Tak, bertahun. Kan? Tak tidur malam. Panas-panas badan pun ada. Sebab nak correlate kan. Saya waktu tu tengah mendalami pasal fundamental. Dan saya dapati bila kita cuba untuk satukan di antara chart untuk yen dan juga indeks, patutnya sama. Tapi tak. Jadi kita cari-cari jumpalah US dollar. Dari situlah kita ambil market dynamic. Dan dari situ kita satukan sequence kepada dynamic. Dan ingat sifat-sifat untuk instrumen ni, indeks kebanyakan dan juga kepada saham adalah 5-3. Dan saham ETF 5 dan 3. Ada yang 3-3 tapi kebanyakannya 5-3. Komoditi adalah
3 dan 3. Bermula dari kosong, dari bawah. Okay. Currency. Currency dia tak bermula dari bawah. Tapi sifat besar dia adalah 3-3. Tapi dia tak ada kosong. Tak tidur malam buat benda tu. Macam Kimi tak apa, ada group. Saya buat seorang-seorang. Saya nak tanya, tak ada orang nak tanya. Saya nak tanya siapa? Tak ada orang. Saya explain kepada, saya dulu ada seorang kawan ni, dia remiser. Dia ada cert lah untuk technical kan. Saya tengok dia ambil apa, CMTE, CFTE ke apa. Saya tengok dia ambil apa. Saya ceritakan kepada dia. Dia ternganga. Dia nganga dia tahu, dia faham apa saya nak ceritakan, tapi dia tak faham, dia tak tahu macam mana dia nak letakkan benda tu dalam apa, nak jadikan dia sebagai satu yang macam mana. Dia faham apa yang saya ceritakan, tapi dia tak dapat bantu saya untuk nak buat correlation. Saya seorang-seorang, tak ada orang. Lepas tu saya ikut tanya semua orang senyap. Tak ada orang jawab. Cari goal dulu kan. Cari goal. Tanya kat situ, tak ada orang jawab. Masuk dekat Forex Factory, bukan? Apa dulu? Ada satu lagi. Kita dulu pakai apa? Sebelum Facebook. MySpace. Ada dah Facebook. Dah ada Facebook. Tapi Yahoo Messenger. Yahoo Messenger. Tanya dalam Yahoo Messenger, barulah ada jawapan. Jadi kita buat grup. Nak satukan dia, tak ada orang. Sebab kita dah nampak benda ni. Cumanya kita nak satukan dia kepada indeks, kepada US dollar dan kepada yen. Nak satukan dia. Supaya jumlah lekuk dia akan sama. Itu yang kita panggil sebagai distribution system. Yahoo Messenger. Cari goal, tanya, tak ada orang tanya. Tak ada orang. Saya ada posting ni dalam cari goal tau. Nama saya lain dalam cari goal. Yahoo Messenger. Yahoo Messenger group. Dulu ada group, sekarang tak ada dah group. Dia dah buang dah. Saya cari-cari, tak jumpa dah. Tak ada dah group. Saya ada cari, dan saya ada tanya. Saya mulakan thread. Nama dia adalah Dynamic. Market Dynamic. Tapi tak tahu ada lagi ke tak. Itu tahun 2009. 2008, 2009. Saya tanya pasal benda ni, tapi tak ada orang jawab. Ada tak siapa-siapa yang boleh terangkan kepada saya untuk satukan cycle dalam pasaran di antara pasaran yang trend dan correction. Saya tak kata motif, saya tak guna edit wave itu. Trend dan correction yang berulang untuk menerangkan mengenai korelasi. Jangkaan rate naik. Soalan saya, Zainul trade FOMC ke Zainul trade teknik? Jawapan saya benda tu je. Kalau teknik, Zainul memberikan entry. Kalau teknik, Zainul kata tak ada entry, jangan entry. Jangan, simple. Dalam erti kata lain, jangan berjudi. Boleh? Kalau news tu menyebabkan harga bergerak ikut teknik anda dan memberikan tempat entry. Kalau news tu tak berikan apa yang sesuai kepada teknik anda tekan, anda berjudi. Simple. Jadi trade kepada teknik anda. Rate naik, tapi itu kita dah cerita dari bulan 9. Dua-dua. Jangan judi, trade. Dengan judi. Trade tu maksudnya anda ada analisa, ada benda berulang yang anda buat. Judi tu bila anda ketagih dan anda main tekan. Itu judi. Simple. Okay? Trade kepada teknik anda. Simple. Jangan tunggu news naik tekan.
Jangan. Sebab tak ada risk management, tak ada analisa, tak ada benda yang boleh diulang. Nasib. Banyak faktor nasib. Bahaya. Okey? Ada soalan untuk 3 line ni. Lagi simple kan Vince? Kimi? Lagi simple kan? Buat selagi dia tak break, jangan peduli dia. Kalau macam sekarang, daripada high kat sini, low kat sini. Kenapa low kat situ? Sebab weekly tadi, tempat reset di sini. Dan kita ada 9. Okey, sini kita jangkakan 10. Ini adalah, the whole thing 9 kat sini adalah kiraan motif. Tapi anda tak dapat ambil dari belakang ni. Anda cuma ambil dari sini kan. Sebab sini ada reset. Ada nota 3 line ni. Dulu-dulu lah saya rajin buat. Mana tak nota? Saya pun tak ada nota ni. Ni, dan anda cuma, kalau anda tak sempat entry lagi, anda tunggulah line ni break. Kalau price buat ke sini, then anda buat satu line di sini, dan anda tunggu, kalau break dia adalah 3. Kalau break 5, jangan. Anda nak tengok break 3. Then anda letakkan line satu lagi kat sini untuk time frame yang sama. Tunggulah 3 lekuk dia. Kalau dia 3 line, kalau dia 5 line, jangan. Sebab sini adalah structure motif. Yes, itu je. Dow Jones. Mana-mana pun boleh. Mana-mana pun boleh. Anda ambil cat pisang pun boleh. Tak kisah apa pun. Dia benda sama je. Cat Asia pun boleh. Cat apa-apa pun boleh. Benda sama. Okay? Cuma correlation, yes. Jadi kalau kita katakan dekat indeks, dan anda tengok indeks-indeks yang lain pun menunjukkan yang sama, iaitu the whole structure di sini. Kita ambil Russell. Kita ambil Russell. Tengok kat mana dia reset. Daripada high kat sini, kat mana dia reset. Daripada high kat sini kan. High kat sini, sini tempat dia reset. Jadi buat line. Buat line. Dia dah break kan. Jadi lepas tu anda kira, adakah structure di sini structure motif ataupun structure korektif. Turun time frame dia. Buat benda sama. Kira dia daripada atas ni. 1. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ni lain sikit. Yang tadi tu 7, ini 9. Tak kisah, sebab dalam, kalau itulah confirm dia sebagai flat. Sebab kalau kita buat dia beza dia, Wan, di antara elliott wave dan sequence chart adalah, sequence chart internal punya ni kita tak peduli 1618. Kita cuma peduli the moment dia break. Entry tetap 3711. Entry tetap guna 3711. Faham kan?
Dalam sequence chart, dia cuma kira ni je. Kira apa? Mengira kepada momentum saja. Satu, dua, tiga. Oh, ni tak low. Tiga, empat, lima, enam. Tak dapat. Ni satu. Tiga, empat. Sekejap Kenapa dia macam tu? Okay. Ni tiga. Tapi ni tak buat low. Tiga, empat. Ni satu lekuk. Lima, enam, tujuh. Masih tujuh juga. Tak. Okay. Saya nak tunggu benda lain. Tapi dia dapat tujuh juga. Tujuh, reset. 8. Benda sama. Break 9. 1, 2, 3. Kalau pergi time frame kecil yang sama juga. Daripada low ni. Daripada low ni. Daripada low sini. Daripada low ni. Anda dapat 1, 2, 3. Lengkap juga. Benda sama. Kita tengok dia punya level. Pun dalam zone yang sama. Jadi sama dengan Dow tadi. Ini pun mungkin dah mula ke bawah. Dah lengkap. Pergi yang lebih kecil. Nasdaq. Zainul, pergi ambil chart saya dekat Dropbox. Semua ada.